insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasufu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasifu ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wa izzatul rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram min bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah, alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala dia memasya insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita share sama-sama. Kita share dulu insyaAllah. Mohon share grup WhatsApp, grup Facebook. Mohon kita share sama-sama. Mohon share sekali lagi insyaAllah. InsyaAllah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sambung balik ayat 170 ya. Ayat 170 hingga 176 Al-Baqarah ya.
Kita ambil pada nota My Quran Time, insyaAllah. 170 hingga 171 berkenaan dengan penghalalan barang-barang yang baik dan sumber pengharaman benda-benda yang haram. 172, 173 Al-Baqarah, makanan yang halal dan haram secara lebih spesifik. 174, 176 Al-Baqarah menceritakan kaum ahli kitab menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita terus tadabbur ringkas ayat 170 Al-Baqarah. Ikuti ajaran Rasulullah, jangan menolak. Jangan kita menolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Shadaqallahul azim. Bermaksud ayat ini 170, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh daripada nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Al-Baqarah 170. Ni diceritakan dalil pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala bila dikatakan kepada mereka disuruh ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami perolehi daripada nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Ini berkenaan dulu juga. Kupasan ayat ini diturunkan apabila ajakan Rasulullah SAW kepada segolongan orang Yahudi supaya mengikuti jalan yang ditunjukkan Al-Quran dan syariat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW telah ditolak. Mengapa ditolak? Apakah alasannya? Mereka menjawab kepada Rasulullah SAW, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikut apa yang kami peroleh daripada nenek moyang kami. Itu sombongnya Yahudi kepada Rasulullah SAW. Dia cuma nak ikut keturunan saja. Apa yang ada pada keturunan itu dia nak ikut. Dia tak akan menerima apa benda yang baru. Dia nak hijrah ke satu yang terbaik, dia tidak mahu. Mereka sebenarnya enggan dan mengatakan bahawa mereka hanya akan mengikuti ajaran nenek moyang mereka dahulu. Alasannya kerana mereka sudah terbiasa dan selesa dengan keadaan itu. Bahkan ramai di antara mereka yang telah melakukan perkara yang sama. Sama dengan zaman sekarang. Bila ajak pada bab yang terbaru, yang terbaik untuk hijrah yang terbaik, tak hendak. Pasal apa? Dah terbiasa dengan perangai yang lama, perangai tradisi, perangai yang memang dah jadi makan nasi ataupun jadi makanan suapan mereka. Tak boleh. Biasa terima rasuah, dia teruskan, dia tak boleh berhenti. Pasal apa? Dah biasa bermewah-mewah, dah biasa dia seronok dengan dunia, leka dengan bab dunia, akhirnya tidak boleh terima dengan bab yang baru, bab yang membawa kepada bab akhirat. Itu yang dia tolak.
Kemudian tak boleh berhijrah kepada yang baru walaupun dah masuk tahun hijrah. Aduh, kadang-kadang manusia macam tu. Bukan yang kafir, yang Islam masih lagi ditakut lama, tak nak berubah. Padahal peringatan Allah Ta'ala terlalu hebat. Apa yang diajar oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak mahu ikut. Mereka tetap mahu teruskan apa yang pemimpin mereka ajar sahaja, dan mahu mengikut amalan yang sedia ada dalam masyarakat, iaitu perbuatan turun-temurun yang telah dilakukan oleh mereka yang kononnya ahli agama. Keadaan ini juga berlaku pada zaman sekarang. Lihat saja anak-anak muda yang ingin melakukan perubahan, lantas yang senior, yang lebih tua, rasa tercabar dan menolak perubahan tersebut dan mengatakan mereka lebih tua dan lebih dulu makan garam berbanding orang yang lebih muda. Sebenarnya nenek moyang mereka dan orang yang terdahulu, walaupun statusnya senior, mereka sebenarnya tidak begitu memahami apa yang dilakukan kerana tiada ilmu yang mengenainya. Ini perangai zaman sekarang, ya. Memang tak nak terima pendapat orang muda. Terasa dia yang banyak ilmu, dia banyak makan pengalaman, ataupun lebih dikenali dengan dia yang makan garam dahulu. Contohnya, dia tak nak menerima perubahan-perubahan yang terbaik, yang terbaru daripada anak-anak muda yang memang dah berhijrah. Ini kena-kenong kita, ya, yang dipanggil otai ataupun yang dipanggil senior, tak nak berubah. Wahai yang berubah tu, ya, yang buat hijrah tu, yang buat yang terbaik adalah bab agama, ya, nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tu yang berlaku pada zaman sekarang, ya. Anak-anak muda ingin melakukan perubahan, lantas yang senior rasa tercabar, tak boleh tegur, tak boleh diceritakan yang terbaik. Dia rasa dia terbaik. Jadi pemimpin, dia nak pimpin yang senior, tak nak terima orang-orang muda menjadi pemimpin, ya. Pasal apa? Yang senior tu lebih makan garam, padahal dah makan lebih, terlalu lebih. Dah biasa makan lebih, tiba-tiba orang lain nak take over, dia bimbang, dia tak dapat makan yang lebih. Menolak perubahan tersebut dan mengatakan mereka lebih tua dan lebih dulu makan garam berbanding orang yang lebih muda. Walhal sebenarnya nenek moyang mereka dan orang yang terdahulu statusnya senior, tapi sebenarnya mereka belum dan tidak begitu memahami apa yang dilakukan kerana tiada ilmu mengenainya. Padahal ilmu tu sentiasa ada development, ya, sentiasa dikupas sampai golongan yang baru, dikupas lagi, ya, dia akan berubah, ya, berubah, tapi makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal mereka, nenek moyang mereka, tidak mengetahui apa-apa yang tidak mendapat petunjuk. Tu, ya, diceritakan sini, Allah tahu yang nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa pun dan tidak pula mendapat petunjuk. Tu, ya, ingatkan keturunan hebat tak? Allah tu Maha mengetahui. Allah tidak, ya, tidak leka, Allah tidak lalai dengan golongan yang dulu, ya, sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tidak wajar bagi mereka untuk mengikut apa yang dibuat oleh nenek moyang atau orang terdahulu, kerana perbuatan itu tidak berasaskan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang tak boleh diikut yang lama. Pasal apa?
yang lama masih tiada ilmu ataupun tak cukup ataupun tidak memahami hal-hal, ada yang sampai tidak ada bab petunjuk daripada Allah Ta'ala, tidak berasaskan pada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya memang sukar untuk seorang itu berubah kerana sudah biasa dengan kebiasaan yang dilakukan. Namun jika masih tetap dengan kebiasaan yang tidak diredai, maka kesannya ialah perlakuan yang dilakukan tidak akan berteraskan akal yang sejahtera dan tidak mengikut hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini berlaku sekarang. Dah biasa dengan yang lama, dia dah biasa lakukan, dia tidak nak berubah. Kebiasaan yang tidak diredai, kesannya ialah perlakuan dilakukan tidak akan berteraskan akal yang sejahtera dan tidak mengikut hidayah Allah. Islam tapi tak nak mengikut hukum Islam, tak nak berubah, tak nak pergi yang ke tempat yang lebih baik. Persoalan yang timbul dalam ayat ini, apakah mereka tidak dapat mengikirkan, meneliti sehingga dapat mengetahui bahawa perkara yang diikuti itu tidak ada faedahnya dan manfaatnya. Sepatutnya fikirkan, yang lama tu boleh diubah dan dapat faedah ataupun tidak, ataupun yang baru kena buka minda sebenarnya. Apakah mereka tetap mematuhi perkara itu walaupun tidak benar dan tidak pula dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maksudnya mereka ni tetap, apakah mereka tetap mematuhi perkara itu walaupun tidak benar? Itu kadang-kadang yang tak benar pun dibenarkan. Itu kadang-kadang yang hebatnya. Kena saja jadi pak sanggup ataupun jadi pengikut pada benda yang tak benar. Berdasarkan ayat dapat disimpulkan bahawa seorang Muslim tidak boleh bertaklid atau berpegang atau menurut buta-buta kepada sesiapa pun, kerana bertaklid seperti itu adalah sifat pengikut syaitan. Follow orang yang tak tahu ke mana, masih lagi di tahap lama, masih lagi di tahap menjauhkan diri dengan Allah, menjauhkan diri daripada Rasulullah, menjauh daripada kitab-kitab Allah, dan kadang-kadang bercanggah daripada perintah Allah Taala. Kenapa kita nak ikut? Padahal itu jelas mesejnya, iaitu bertaklid seperti itu adalah sifat pengikut syaitan. InsyaAllah habis ayat 170. Carilah jalan, ikutilah ajaran Rasulullah SAW, jangan menolak. Sayangkan Rasulullah SAW. Dan terus ayat 171 yang diringkaskan sebagai apabila golongan yang ingkar disamakan dengan binatang. Allah Tuhan. Cuba kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan aw wanida summum bukmum umyum fahum la ya'qilun. Maksudnya, sadaqallahu azim, dan perumpamaannya bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang menjerit, yakni binatang yang tidak mendengar selain daripada panggilan dan jeritan, yakni mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Al-Baqarah ayat 171. Diumpamakan bagi penyeru, iaitu orang kafir, adalah seperti pengembala yang menjerit binatang, seperti binatang yang tidak mendengar selain daripada panggilan dan jeritan. Itu saja. Itu disamakan mereka itu seperti antara binatang, tuli, bisu, buta. Mereka tidak fahami. Kupasannya, pada ayat sebelumnya
telah dijelaskan mengenai sebilangan golongan yang telah kehilangan akal dan perasaannya. Mereka mahu melakukan apa yang diucapkan oleh pemimpinnya sahaja dan menjalankan apa yang mereka perintahkan tanpa mempersoalkan mengapa begitu dan begini. Jadi pak turut. Ya, jadi yes man. Ya, pasal apa? Pemimpin dia katakan pemimpin yang hebat. Tidak mahu menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan situasi ini, maka turunlah ayat 171 ini dengan gambaran yang begitu mengagumkan dan perumpamaan yang hebat. Allah Subhanahu wa taala membawakan satu perumpamaan, iaitu orang yang menyeru dan mengajak orang kafir agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, umpama seorang pengembala yang berteriak, manakala golongan yang ingkar itu untuk berubah dan menerima hidayah, umpama biri-biri yang dipanggil oleh tuan pengembalanya. Tu kedegilan dia, sombongan dia, ingkar dia daripada ke jalan yang benar oleh Rasulullah SAW. Ia diibaratkan sebagai pengembala dipanggil oleh biri-biri. Ia diibarat sebagai biri-biri atau binatang seumpamanya. Bayangkan Allah SWT menyamakan mereka yang ingkar ini dengan binatang. Ini adalah perumpamaan yang berat. Ya, macam tak faham, macam tak tahu, padahal dia mengerti, padahal dia tahu. Sebab tu dibiarkan macam tu, dia tuli, bisu dan buta. Cuba renung, Allah menyamakan mereka ini yang ingkar sebagai binatang. Ini adalah perumpamaan yang berat. Kerana binatang ternakan ini selalunya sukar untuk mendengar apa yang diarahkan oleh tuannya. Mereka hanya sekadar mendengar panggilan dan teriakan saja. Jadi bagi golongan yang jahil ini, mereka tetap mendengar panggilan dan seruan kepada agama Allah, namun mereka tidak memahami maksud dan tidak ada tujuannya sehingga sanggup memilih untuk mempertahankan tradisi nenek moyang yang dipercayai. Tak nak berubah, tidak akan berubah. Masih berpegang teguh dengan keturunan moyang dia. Tu. Apakah sebab-sebab utama yang mereka berbuat sedemikian? Tengok sekali lagi. Pertama, telinga mereka menjadi pekak dan tidak berfungsi untuk mendengar nasihat dan bimbingan. Umpama telinga kuali, yakni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita pun sama juga. Ya, menjaga bab panca indera kita. Ya, kadang-kadang kita dengar azan, kita dengar qamat dah. Tapi umpama pekak telinga ataupun telinga itu tidak berfungsi, tak hendak mendengar nasihat, tak hendak mendengar bimbingan. Umpama telinga kuali, yakni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua, mulut mereka pula bisu, tidak boleh berfungsi untuk bertanya dan bercakap tentang kebenaran. Sama juga di sekarang, ya, maknanya tak nak difungsikan mulut dia. Senyap macam orang bisu, tak nak bertanya, tak nak bercakap tentang kebenaran. Padahal dia tahu itu benar. Ya, kadang-kadang dia mengetahui itu adalah kebenaran, tapi nak mengelak dia, skip dia, bimbang dia. Tak boleh, takut perubahan besar, takut terjejas pendapatan, terjejas status, pangkat dan harta dia. Yang ketiga, mata mereka pula buta, tidak dapat melihat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di dalam alam yang nyata. Ada mata tapi tak tengok apa yang Allah tunjukkan.
Dia tak ada rasa pun. Apa yang Allah tunjukkan sekarang pun tak ada rasa dia. Masih lagi seronok, masih lagi di tahap yang lama. Masih lagi selesa sangat dengan keadaan semasa. Padahal Allah tunjuk peringatan, contohnya sekarang COVID-19. Ya, hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Tapi kedegilan tu memang hebat. Tengah-tengah macam ni, dia tak kira orang lain. Janji dia bahagia, janji dia selesa, nakkan kuasa, nakkan harta. Itu yang dikejar. Tak kira menyejaskan nyawa orang lain, mengancam nyawa orang lain, dia nak kejar juga pangkat, harta, kuasa. Perangai itu diceritakan dalam ni, ya, kesannya pasal apa? Dia buta, ya, walaupun dia melihat tapi dia buta, tak nampak peringatan hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ketiga-tiga panca indera ini telah tiada, ini bermaksud mereka tidak ada cara lain lagi untuk beroleh ilmu, apatah lagi untuk mendapat hidayah. Bila tiga ni tak berfungsi dengan yang sebenarnya, dia tak ada lagi lah cara lain untuk memperolehi ilmu, apalagi dengan bab hidayah. Bayangkan seseorang yang buta, pekak dan bisu sedang berjalan tanpa menggunakan tongkat. Bagaimana mungkin untuk kita memberi panduan kepadanya? Adalah pekak, bisu, buta, jalan tanpa tongkat. Andai kata sekalipun kita menjerit untuk memberitahu ada gaung di hadapannya, pasti dia tidak dapat mendengar kerana dia juga pekak. Bahkan dia mahu meminta tolong juga adalah mustahil kerana dia juga seorang yang bisu. Umpamanya terlalu hebat, ya. Tu kadang-kadang kita renung bab tersebut, jangan dibiarkan sampai terjadi pada golongan kita. InsyaAllah, ya, kita sambung terus 172, sikit pendek je, tanda berringkas. Makanlah dari rezeki yang baik dan halal serta bersyukurlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Baqarah ayat 172. Sekali lagi kita diingatkan, makanlah makanan yang baik, rezeki yang baik dan halal, dan ada bab syukur. Ayat ini menceritakan mengenai pemakanan yang penting bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru agar kita dapat melaksanakan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syariat tersebut ialah makan daripada rezeki yang halal, baik dan sihat, dan tidak berlebihan atau membazir daripada yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal dan tayyib. Makanlah makanlah daripada rezeki yang baik dan halal serta bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Jagalah permakanan kita dan pastikan makanan yang diperolehi itu halal, bukan saja daripada jenisnya tetapi juga daripada segi sumber perolehannya. Ya, jaga makanan kita, kadang-kadang halal tapi sumbernya dan macam mana. Bagaimana untuk memilih makanan yang baik? Gunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan makanan yang baik-baik, supaya kita tidak memilih makanan yang mengarut tanpa memikirkan kesan dan mudaratnya.
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Dahulu nenek moyang kita berjuang untuk agama Islam supaya kita hari ini tahu dan faham apa yang betul dan apa yang tidak, sehingga mampu membezakan antara yang benar dan yang salah. Tu perjuangan keturunan kita dahulu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa hati, lisan dan anggota tubuh, juga akal, agar dapat membezakan yang halal dan yang haram untuk dimakan. Ayat ini turut memberi isyarat kepada kita bahawa orang yang bersyukur bermaksud dia telah beribadah kepada Allah. Demikian juga ayat ini menunjukkan bahawa memakan makanan yang baik merupakan sebab yang beramal, sebab untuk beramal soleh, dan menjadi sebab untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan makanan yang halal tu hebat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru bersyukurlah sentiasa setelah mendapat nikmat, kerana ia dapat menjaga nikmat yang ada dan menarik kembali nikmat yang hilang. Sesungguhnya ibadah bukan hanya meliputi solat sahaja, malah memilih makanan yang baik, ya taib, juga dikira sebagai ibadah seorang Muslim. Kesan makanan tu ada pada bab ibadah. Diterima Allah Subhanahu Wa Taala ibadah seorang Muslim yang dikesankan, diimpakkan daripada makanan yang taib ataupun yang halal ataupun yang terbaik untuk kita makan. Takat tukut pagi ni, mudah-mudahan pengisian ini jaga kita dengan Rasulullah. Jangan ingkar hubungan dengan Allah, jangan ingkar akan ajakan Rasulullah, jangan ingkar pada kitab Allah. Makan makanan yang baik, makanan yang terbaik kita. Jangan kita makan benda-benda yang tak sepatutnya kita makan. Tidak, jika ingkar juga kita dah disamakan. Didalilkan sini kita kemungkinan disamakan dengan binatang. InsyaAllah yang terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah aliyyi dayyan, subhanallah syadidul arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana ma la yusaghilu sya'nu an sya'an, subhanallah yanna limannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi walil rasul walil mu'minin. Allahumma ghnina bihalalin haramik wa bifadlan sibak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ila Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min namatin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari abdina wa akhdiha wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami,
sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis samai was samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azza jaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man ibadi wa ya ham ya dafi'al bala ya Allah ya Rabbi ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim idfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muntadifah wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batana fi badalina hadza hasata wa min bulda muslimina amma limata syaqadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi maghrib insyaallah. Kita sambung maghrib nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.